Itulah hadis yang ke-30, peperangan di sekitar Sungai Furat, yakni Iraq, kerana merebutkan kekayaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yahsira al-Furat an jabalin min dhahab yuqtatalu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju wa fi riwayatin yushiku an yahsira al-Furat an kanzin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga Sungai Furat, iaitu sungai yang ada di Iraq, menjadi surut airnya sehingga kelihatan sebuah gunung daripada emas. Ramai orang yang terbunuh kerana merebutkannya, maka terbunuhlah 99 daripada 100 orang yang berperang, dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, sudah dekat suatu masa di mana Sungai Furat akan menjadi surut airnya, lalu kelihatan perbendaharaan daripada emas. Maka siapa sahaja yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik. Hadis pada malam ini tuan-tuan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ni juga bukan takat Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja meriwayatkan. Hadis ni juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab juga meriwayatkan hadis yang sama. Jadi dalam hadis, bismillah, dalam bidang hadis, bila mana ada ramai perawi, maka hadis tu kuat. Kalau kita mengaji dalam hadis, maka kalau banyaknya perawi, maka hadis tu kukuh. Bila sebut tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita yang ahli sunnah wal jamaah ni, memang kita ni tak ada menjadi masalah apa. Sebab kita tahu bahawa Abu Hurairah ni lah antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Berbeza dengan Syiah. Syiah bila mana mereka dengar nama Abu Hurairah, mereka tolak bulat-bulat. Mereka tak terima hadis yang diriwayatkan daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita baca hadis malam ni, dengar Syiah ni tolak habis tuan-tuan. Dia tolak, dia tak suka Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tolak bulat-bulat. Jadi hadis ni ada banyak perawi, dan kita lihat dalam dalam kitab yang kita pegang ni tuan-tuan, dia muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim. Maka hadis ni adalah hadis yang sahih. Jadi malam ni kita sentuh tentang satu hadis yang sahih menceritakan tentang peristiwa akhir zaman. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa Arab dia qala. Qala ni tuan-tuan, dia boleh jadi macam pelbagai makna. Macam kita dalam bahasa Melayu ni, bila sebut berkata, dia ada orang-orang yang tertentu. Kalau dalam bahasa Arab, qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, guna qal juga. Manusia biasa pun qal. Tapi bila sebut dalam bahasa Melayu, dia tak jadi macam tu. Bila sebut Allah, dia kena sebut dengan firman Allah. Bila sebut tentang Nabi, Nabi mesti bersabda. Bila sebut tentang raja ataupun sultan, mesti bertitah. Bila kita orang biasa ni, barulah aku berkata. Kita ni macam-macam definisi, macam-macam gaya bahasa. Jadi kalau kita sebut kata Allah kata, Allah kata, maksud kata jadi macam tak betul ya. Dalam bahasa Melayu kita salah tata bahasa. Salah dari sudut tata bahasa. Allah kata, tak boleh. Kita pun dengar tu macam, kurang adab ni.
Kalau bahasa Melayu lah, kuadab ni. Kena bila Allah mesti berfirman. Bila Nabi mesti bersabda. Ni dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, qala semua merangkumi qala Allah, qala Rasulullah, qala Ali ke, apa qala Abu ke, semua tetap menggunakan perkataan qala. Okey. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat an jabalin min dhahab. Tidak akan terjadinya hari kiamat, kata Nabi SAW. Ini antara hadis yang tunjukkan kepada kita tentang hadis akhir zaman. Bila Nabi sebut tentang kalimah-kalimah yang sedemikian rupa. Bila baginda sebut tentang la taqumus sa'ah, ini tanda hadis akhir zaman ataupun alamat, tanda-tanda kiamat ataupun tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat, mesti berlaku perkara ini terlebih dahulu. Apa dia? Iaitulah Sungai Furat. Sungai Furat ni ada kat mana tuan-tuan? Sungai Furat ada kat mana? Oh ya, ada kitab pun tak berani nak jawab. Kat mana tuan-tuan? Dekat Iraq. Sungai Furat ni ada dekat Iraq. Siapa tuan-tuan ni tak lulus Sina ke apa ni? Muram boleh macam ni. Orang dah bersinar belakang muka tuan-tuan, muram yang malam ni bersepak. Saya pun letih sikit tuan-tuan. Hari ni retreat 1 hari tentang belanjawan agihan tahun 2022. Penat sikit. Tapi tak apalah, gagah pila tuan-tuan. Jadi Sungai Furat ni adalah sungai yang terletak di Iraq, bukan kat Bailpah. Lu ingat Sungai Furat ni kat mana? Bailpah kot. Bukan Bailpah tuan-tuan, jangan duk perasan. Sungai Furat ni terletak di bumi Iraq. Di bumi Iraq. Yang mana Sungai Furat tersebut akan menjadi surut airnya sehingga kelihatan akan sebuah gunung daripada emas. Maksud kata sungai itu, kata Nabi SAW, sungai itu kuih lama kuih surut. Bila mana dia surut, maka dia akan kelihatan gunung, ataupun akan kelihatan seperti mana emas ni berbentuk gunung. Maksud kata emas ni banyak. Bila sebut gunung ni banyak tuan-tuan. Bila sebut jabal, bukit ni besar. Arti kata Allah Ta'ala keluarkan daripada perut bumi ni segala kekayaan yang ada dalam perut bumi, keluarnya itu di Sungai Furat, sehingga kelihatan pelbagai emas yang ada di sungai tersebut. Maka ulama ni tuan-tuan, ada beberapa pendapat tentang kalimah ini. Ada pendapat yang pertama mengatakan ia adalah hakikat. Bila Nabi sebut bahawa airnya surut, erti kata memang betul air tu surut dan munculnya emas itu hakikat. Ada juga ulama yang berpandangan bahawa itu adalah kiasan. Bukan hakikat tetapi kiasan. Apa maksud kiasan? Yang merujuknya bukan emas yang keluar, tapi dikatakan petroleum. Bila Iraq ni kaya dengan minyak, maka dikatakan yang Nabi sebut tentang gunung emas ni adalah merujuk kepada petroleum. Petroleum juga disebut sebagai emas hitam, betul kan? Kan, emas hitam. Maksud kata zahab ataupun kelihatan yang disebut oleh baginda ini surut airnya merujuk kepada petroleum, kekayaan bumi Iraq dengan banyaknya minyak. Namun pendapat yang kedua ni banyak ditolak, tuan-tuan, banyak ditolak. Jadi kita berpegang kepada pendapat yang pertama, yang Nabi sebut ni adalah hakikat yang akan terjadi di akhir zaman, di mana bumi Iraq ataupun Sungai Furat ini Allah Ta'ala akan jadikan sungai itu surut dan kelihatan gunung yang keluar daripadanya adalah gunung emas. Allahu Akbar. Kemudian ramai orang yang terbunuh kerana merebutkannya. Bila mana Allah Ta'ala munculkan emas, maka ramai daripada kalangan manusia yang akan terbunuh kerana merebutkan kekayaan tersebut. Bila dengar kata ada emas muncul, maka ramai daripada kalangan manusia berpusu-pusu pi ke kawasan tersebut. Tak gaduh kata kat dia tuan-tuan, dekat Terengganu, dekat Pahang, ada tempat yang sekarang ni orang duk ayak emas. Betul? Tambah sekarang ni dekat Pahang masih lagi duk aktif. Sampai kerajaan Pahang nak ambil alih. Sampai ada isu lah di antara ni dengan kerajaan. Maka duk ayak tuan-tuan, dengar kata ayak-ayak dapat emas, pakat duk pi tuan-tuan. Tak gaduh cerita tentang hadis Nabi ini. Kalau hakikat realiti kita pun memang orang akan merabut, betul tak?
Tiba-tiba tuan-tuan dengar nak buat projek sebelah ni, Siti Aisyah ni, kan, duk korek, tiba-tiba jumpa emas sikit lah, ketui sikit lah, agak-agak dinding ni ataupun penghadang ni dah tuan-tuan. Oh, jatuh tuan-tuan, pakat duk berumun, pakat duk cangkui, tak kira dah tanah maib ke, tanah wakaf apa kira, jadi pakat duk korek belakang. Pasal apa? Dengar kata ada mah. Manusia ni bila dengar macam tu, Allah tak katakan mereka, kadang-kadang kat kita sendiri pun belum tentu. Duk kata dia ni baguslah tak pergi ambil, padahal malam duk korek seorang-seorang. Orang duk kata warak betul lah dia ni, orang pakat dia merebut, dia buat tak tahu rupanya tengah malam dia duk bekerja, duk ketuk seorang-seorang. Allahu Akbar. Duk ingat bini kita tak pergi korek, duk tengah goreng ikan elok punya. Tiba-tiba dengar kata ada lombong mah, hilang bini sekali dengan periuk-periuk hilang. Dia nak pergi air. Allahu Akbar. Punya nak cerita kata manusia kalau dengan mah tak payah duk sembang tuan-tuan. Tak payah duk sembang. Betul tak? Tu tuan-tuan. Air Sina baru takat dulu 5,000 lah. Tuan-tuan pergi tengok mah anut. Allahu Akbar. Sebab apa saya boleh kata macam tu? Sebab saya pun pergi. Pergi pukul 8 tu tuan-tuan. Pukul 8 kita kat bini. Tak apalah kita pergi pukul 8, insyaAllah orang tak bangun tidur orang ikut. Bibi pukul 8 ni ya, beratuk sampai kat luar. Allahu Akbar kata. Tu hari pertama yang Aisina lulus tu. Nak cerita kata, mah ni tak payah duk sembang tuan-tuan. Sebab kalau duit pun orang sanggup, ini kan pula dapat percuma, lagi pakat merabut. Allahu Akbar. Mah Anwar pun sama, Mah Harry pun sama. Alah kali balik rumah tu lah. Tapi tak berputus asa, minta cuti pergi hari raya pula. Tu dia punya pulun. Pergi hari raya okey tuan-tuan, tak ada masalah. Pergi hari raya ke orang tak ada, boleh lah, tak gaduh beratuk panjang. Baik. Kemudian maka terbunuhlah 99 daripada 100 orang yang berperang. Maka kata Nabi SAW, bila mana manusia dengar akan adanya lombong emas, maka ramai daripada kalangan manusia dia pergi rebut. Tak cukup dengan rebut, maka Nabi menisbahkan jumlah kematian bila mana manusia nak merebut kekayaan tersebut, seumpama daripada 100 orang, satu sahaja yang terselamat dan 99 semuanya mati di tempat kejadian. Tak tempat kejadian pun, selepas daripada tu pasti mati. Arti kata chance untuk selamat tu 1%. Kalau 1/100, maksud kata 1% ya. Ataupun kalau kata daripada beribu-ribu, satu orang saja yang akan terselamat. Arti kata manusia merebut, bukan sekadar merebut, tetapi merebut dalam keadaan kekerasan, kezaliman dan sebagainya. Rebut. Asal plan ni pergi satu van, kan? Asal plan ni pergi satu van. Dalam van tu tuan-tuan, adanya mak, adanya pak, adanya abang, adanya adik, adanya sepupu. Asal daripada rumah nak pergi ke sungai tersebut, duk rancang dah. Nanti kalau boleh kita ambil dan kita kongsilah bila dapat sama-sama. Ini asal plan ni. Dapat banyak, aku dapat sikit, tak apa. Nanti bila kat rumah kita bahagi bedak seorang sama. Sebab kita main naik satu van. Maka pi sampai dekat sungai tu tuan-tuan, daripada semua tu satu adik-beradik, maka sampai kat sungai, dapat saja harta, balik mai. Tak akan jadi 6 orang. Asal 6 orang, balik tak akan jadi 6 lah kata Nabi. Bila balik tinggal seorang ya. Dia tak kira mak, dia tak kira pak, dia tak kira anak, dia tak kira abang. Maka bila nampak kekayaan itu penuh dalam van dia tuan-tuan, dia akan bunuh dengan cara apa sekalipun, asalkan dia dapat keseluruhan kekayaan itu. Allahu Akbar. Punya dahsyatnya tuan-tuan, sampai tahap tu Allah uji. Manusia punya keinginan nafsu sampai tahap tu, dia tak kira dah siapa. Kalau siapa pergi seorang, maka dia akan bersaing dengan seorang. Siapa pergi bawa satu kampung, maka kampung tu akan lawan dengan kampung tu. Siapa pergi bawa satu kumpulan yang banyak, maka berlawanlah mereka sesama sendiri. Sehingga yang terselamat hanyalah seorang daripada kalangan mereka semua yang merebut pada ketika itu. Allahu Akbar. Kita tak nampak gambaran itu macam mana. Tapi itulah hakikat dalam hadis yang Nabi sebut ini tuan-tuan. Manusia ni suka kekayaan, dan manusia tidak akan pernah puas. Manusia dia tak akan pernah puas. Selagi mana kita hidup kat dunia Allah ini, kita tak akan pernah puas. Tuan-tuan, tak akan jumpa kepuasan tuan-tuan. Kita tak akan jumpa kepuasan. Ini dunia.
Sebab kita ni ada nafsu. Selagi mana nafsu tu ada dalam jiwa, dalam diri kita, maka manusia tak akan pernah jumpa titik kepuasan. Tuan-tuan pilah tanya billionaire yang paling kaya dekat dunia. Kita saat yang kita sekarang ni cukup-cukup makan, ataupun bolehlah setakat nak makan lebih-lebih sikit boleh, maka ada keinginan seronok dengar kawan ni main saham. Satu hari, satu bulan boleh ubah daripada juta kepada trilion. Ui, dengar kita tak ingin juga satu bulan je boleh settle daripada berjuta duit dia, tukar jadi trilion. Uish, macam mana hebatnya dia. Maka kita pun ada keinginan yang sedemikian rupa. Cuba tanya dia yang dapat tu, apa keinginan dia pula? Daripada apa yang dia ada, dia nak lagi tambah. Daripada trilion duit ringgit kita contoh, maka dia nak lagi tambah. Tak cukup dengan trilion tu, nak tambah lagi. Jadi manusia selagi mana hidup kat dunia, dia tak akan jumpa titik kepuasan. Bahkan sabda Nabi SAW, manusia kalau diberi satu longgok emas, ataupun satu kolam emas, ataupun satu longgok emas, maka dia akan minta satu longgok lagi. Dah bagi dah satu longgok, nampak dapat ni pun cukup dah. Tapi bila dapat, dia akan minta lagi dan lagi dan lagi. Itulah manusia yang namanya kita ni tuan-tuan. Tak akan jumpa titik kepuasan. Maka bila kita baca hadis ni, memang itulah, bila manusia tak puas, dia akan jadi yang sedemikian rupa. Baik. Kemudian, dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu. Siapa-siapa yang pi ke sungai tersebut, maka dalam diri dia, dalam azam dia berdoa pada Allah, ataupun berdoa, mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu. Daripada ayat ini tuan-tuan, daripada singkapan yang Nabi sebut, tuan-tuan cuba fikir, Nabi sebut dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu. Apa maksud dia? Apa yang boleh kita huraikan daripada kalam ni? Mudah-mudahan akulah orang yang terselamat tu. Apa maksud dia? Maksud dia orang yang nak pergi tu orang yang berilmu ataupun tak? Orang yang berilmu. Maksud kata dia pergi ke sungai tu, dia tahu tak benda tu bahaya? Dia tahu. Pasal Nabi sebut ni, dalam hati dia, mudah-mudahan akulah yang terselamat tu, mudah-mudahan akulah yang seorang tu. Arti kata dia tahu siapa pergi tu mati dan dia nak pergi juga. Mudah-mudahan bila dia pergi, dialah orang yang terselamat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Dia gagah juga pergi tuan-tuan. Walaupun Nabi dah pesan, itulah harapan dia nak. Manusia ni dia lebih sayang kepada harta ataupun sayang pada nyawa? Manusia ni lebih sayang pada harta. Manusia lebih sayang pada harta berbanding dengan nyawa. Kadang-kadang kita tengok perompak. Sebab apa dia rompak? Dia sanggup gadaikan nyawa dia sebab dia nak dapat harta. Setengah orang dia sanggup korbankan jiwa dan raga dia semata-mata dia nak dapat segala harta di dunia. Tak kira lah dengan jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Jadi dia dapat kekayaan ataupun harta. Jadi orang yang disebut oleh Nabi ini adalah orang yang tahu tentang akhir zaman, orang yang tahu tentang amaran Nabi, dan dia nampak bahawa siapa saja yang pi ke situ pasti mati. Tapi dia gagah pi, maka dia akan dapat habuan. Sama ada dialah orang yang terselamat ataupun dia daripada kalangan 99 orang yang mati di tempat kejadian. Baik, selesai. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya, lalu kelihatan pembedarahan daripada emas. Maka siapa sahaja yang hadir di situ, janganlah ia mengambil suatu pun daripada harta itu. Jadi kata Nabi SAW dalam satu riwayat yang lain, siapa yang dengar akan sungai Furat sudah surut airnya, maka bila munculnya emas daripada sungai tersebut, janganlah siapa pun hadir untuk mengambil sesuatu pun daripada harta tersebut. Nabi pesan tuan-tuan, Nabi pesan kat saya, Nabi pesan kat tuan-tuan, bila dengar kata adanya emas di tempat tersebut, yakni sungai Furat, jangan kita pergi dan jangan kita ambil walaupun sedikit, jangan. Sebab itulah kata Ibnu Tin berpendapat bahawa hadis ini nak menerangkan kepada kita, yang dimaksudkan dengan jangan mengambil sesuatu pun adalah kerana emas itu mempunyai tuannya.
Emas itu mempunyai tuannya. Jangan kita pergi mengambil selain daripada tuannya. Jadi jangan duk ambil terus tuan-tuan, jangan duk ambil. Sebab Nabi pesan dah, siapa yang pergi ambil, pasti dia akan berkeli, pasti dia akan bertumbuk, pasti dia akan membunuh, pasti dia akan merebut sekeras-kerasnya dengan kezalim-zalimannya, tuan-tuan. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tengok keterangan. Hadis ini jelas sekali menerangkan kepada kita bahawa di negara Iraq dan sekitarnya akan berkobar peperangan yang disebabkan merebutkan kekayaan yang ada di sana. Mabuk tak lagi tuan-tuan? Mabuk dah, no? Walaupun kita ni Allahu Akbar, dengar macam-macam cerita lah tentang di Iraq, macam-macam cerita tentang Iraq, yang kononnya Amerika Syarikat ni nak bantu Iraq lah apalah benda, tetapi hakikatnya inilah mereka berperang di Iraq semata-mata mereka nakkan kekayaan yang ada di bumi Iraq. Dan kekayaan di bumi Iraq ni memang kita tak nafikan bagaimana kekayaannya bumi tersebut. Allah bagi petroleum, Allah bagi minyak yang cukup banyak sehingga menjadi perebutan negara-negara besar, khususnya ataupun utamanya negara Amerika Syarikat. Ramai orang yang menjadi korban dan semua yang terlibat bercita-cita hanya dialah yang terselamat, dan ramai daripada kalangan manusia yang akan menjadi korban kerana peristiwa tersebut, dan ramai bercita-cita supaya dialah menjadi orang yang terselamat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, satu lagi informasi yang perlu kita tahu dalam peristiwa akhir zaman. Bila sebut tentang kejadian Sungai Furat semakin surut dan munculnya galian emas daripada muka bumi Allah, tuan-tuan kita kena ingat, inilah kata ulama ataupun majoriti ulama berpendapat bahawa hadis yang kita mengaji malam ini hadis kanan. Apa maksud hadis kanan? Ini hadis-hadis kanan sebelum terjadinya tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat ada 10 yang kita pun tahu. Munculnya Dajjal lah, Nabi Isa lah, Ya'juj wa Ma'juj lah, kan? Gempa di sebelah timur dan juga barat, api keluar daripada Yaman dan sebagainya. Itu antara tanda besar sebelum terjadinya kiamat. Dekat dengan 10 perkara ni tuan-tuan, sebelum nak terjadinya 10 perkara besar ni, maka ada 2 peristiwa yang paling dekat sebelum berlakunya 10 benda ni. Ada 2 perkara ataupun ada 2 hadis ataupun 2 tanda kecil yang paling terakhir ataupun kita sebut sebagai yang paling kanan. Maksud kata nak ke arah besar dah. Satu adalah munculnya Imam Mahdi. Tu bila dengar kata Imam Mahdi dah muncul, tu tanda kiamat besar nak terjadi dah. Tu tanda dia kita dengan kiamat ni dah dekat dah. Dan yang kedua kata ulama, dua ni ya. Yang kedua kata ulama, bila mana kita dah dengar bahawa munculnya emas di Sungai Furat, itu erti kata kita dengan kiamat dah semakin dekat. Kita dengan tanda-tanda besar kiamat tak lama dah nak muncul. Ini hadis kanan. Tuan-tuan ingat menteri kanan dia ada tuan-tuan. Ingat Malaysia ya ada menteri kanan. Hadis pun ada hadis kanan. Hadis kanan dari sudut tanda-tanda kecil kiamat tuan-tuan. Yang ni yang paling major, yang paling besar. Jadi bila kita dengar benda ni berlaku tuan-tuan, berwaspadalah kerana kita dengan yaumul qiyamah, kita dengan kiamat semakin lama semakin dekat. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ini hadis yang cukup baik, yang cukup memberi satu nazir, peringatan daripada baginda Rasulullah, kerana tugas Nabi adalah untuk memberi peringatan kepada hamba-hambanya. Itu tugas Nabi. Nabi basyira wa nadhira. Nabi ni dia tugas dia bagi berita gembira dan juga berikan peringatan. Bila berita gembira ni, orang yang taat pada Allah, taat pada Nabi, maka ada habuan-habuan yang Allah akan janjikan. Dan Allah juga memberikan tanggungjawab kepada Nabi supaya berikan peringatan kepada manusia. Bila mana mereka tak mau ikut peringatan yang Nabi suruh, yang Nabi ajak kita supaya tinggalkan perbuatan sekian-sekian, maka akan datanglah azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda Nabi sayang kita. Nabi cerita dah benda yang akan berlaku dan pasti berlaku, dan perbuatan itu ataupun perkara itu pasti berlaku kerana Nabi SAW adalah orang yang sadiq wal masduq.
iaitulah orang yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan hadis pada malam ini memberi pencerahan yang cukup baik kepada kehidupan kita, dan mudah-mudahan sama-samalah kita amal dan sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih berwaspada dengan perkara-perkara yang akan berlaku sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Wallahu taala alam. Tuan-tuan, cukup takat dulu. Insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang berikut, mungkin lepas raya lah. Bulan depan saya tengok jadual kita dah masuk Ramadan. Kemudian Syawal. Syawal saya tak pastilah tuan-tuan start ataupun tak lagi. Orang Melayu ni standard 1 bulan lamanya. Dia tak akan bawah daripada 1 bulan. Dia baru merasai nikmatnya Syawal. Oh, 1 bulan. 1 bulan pakai baju raya pun orang tak heran lagi. Pasal masih lagi duk raya. Jadi insya-Allah kita jumpa selepas daripada Syawal lah tuan-tuan. Pada hadis yang seterusnya, iaitulah hadis yang ke-31. Wallahu taala alam. Baik. Kita ambil sikit mukadimah yang sepatutnya mukadimah saya bawa kepada pengakhiran pertemuan kita pada malam ini. Sebagai perkongsian kita bersama tuan-tuan lah, sebab benda ni saya cuma nak kongsi lah, sebab benda ni berlaku dalam kehidupan diri saya sendiri. Tentang doa juga tuan-tuan lah, tentang doa baru yang berlaku, dan perkara ni bukanlah sekali berlaku, tetapi berkali-kali dah berlaku dalam kehidupan. Jadi sudah masanya saya rasa macam nak cerita dekat tuan-tuan, sebab benda ni sungguh terjadi. Allah bagi terjadi pada dalam kehidupan saya. Benda apa? Saya ambil dulu tuan-tuan satu kisah, yang mana kisah ni pun saya dapat daripada tu guru daripada Syekh Zainul Asri, ketika mana dia jumpa Abid Liu, Ustaz Abid Liu mai ke tempat dia. Jadi dia cerita tentang peristiwa Nabi Allah Daud alaihissalam. Mungkin tuan-tuan pun biasa tengok YouTube tu ataupun video tersebut. Saya pun ambil kisah tu. Kisah sebagaimana Nabi Allah Daud alaihissalam dalam satu pengajian, yang mana dalam pengajian tu tuan-tuan ada satu orang pemuda duduk di hadapan Nabi Allah Daud alaihissalam. Habis daripada pengajian, maka mai malaikat maut bertemu dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Habis pengajian, maka malaikat maut dia datang bertemu dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini perkara biasa tuan-tuan lah, jangan duk heran pula. Bolehkah jumpa Nabi Allah, jumpa malaikat maut ni? Ni bukan takat Nabi Allah Daud no. Kita pun dengar bagaimana Nabi Musa dengan malaikat maut kan. Kisah Nabi-Nabi yang lain, Nabi Ibrahim bertemu dengan malaikat maut. Biasa tuan-tuan. Maka malaikat maut datang bertemu dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Dia maklum kepada Nabi Allah Daud, wahai Daud, sesungguhnya pemuda yang betul-betul duduk di hadapan kamu tadi, maka dia ni ada masa hidup dekat dunia ni lebih kurang dalam 3 hari lagi. Allah perintahkan aku supaya cabut nyawa dia dalam tempoh 3 hari. Pemuda yang berada di hadapan. Sebenarnya risau lah. Kalau dia risau pula, mampu dah 3 hari lagi. Ni kisah Nabi Daud ni. Dia kata penyesal aku duduk kat depan pula. Dia 3 hari lagi. Kemudian aku cabut nyawa dia. Allah perintahkan Allah perintahkan malaikat maut supaya cabut nyawa dia. Kemudian tuan-tuan, hari keesokannya Nabi Allah Daud mengajak pemuda tu ada. Hari yang kedua, pemuda tu pun ada lagi. Hari yang ketiga, Nabi Allah Daud kata dalam hati dia, hari ni hari lah. Hari ni hari lah, dia duduk mengaku, besok dia tak ada dah. Tapi Nabi Allah Daud tak ceritalah kat pemuda tu, kata dia nak meninggal besok. Mai hari yang keesokan, iaitu hari yang keempat, pemuda tu ada. Tak meninggal ataupun tak dicabut nyawa oleh malaikat maut, sebagaimana malaikat maut kata kepada Nabi Allah Daud. Sepatutnya hari ini hari yang keempat dia dah tak ada dah. Pasal dia hidup kat dunia ni lebih kurang 3 hari dia umur dia. Mai hari yang kelima ada, dan seterusnya. Sampailah Nabi Allah Daud bertemu dengan malaikat maut. Bila bertemu dengan malaikat maut, dia tanya malaikat maut, wahai malaikat maut, hang kata kat aku bahawa nyawanya tinggal 3 hari, tapi aku lihat dah lebih daripada 3 hari masih lagi dia hidup di dunia Allah Ta'ala ni. Apa cerita? Maka malaikat maut pun cerita, benar, sepatutnya dia tinggal 3 hari saja lagi. Allah perintahkan aku untuk cabut dari hari yang keempat. Tapi setelah mana aku maklum kepada kamu tentang hari di mana dia tinggal 3 hari lagi, habis daripada pengajian kamu, dia keluar daripada tempat pengajian, dia jumpa orang yang susah ataupun dia jumpa peminta sedekah, as-sa'il.
Dia minta orang yang sedang minta, dia jumpa orang yang sedang minta sedekah. Jadi dia melihat ada orang yang sedang minta sedekah, dia ambil duit dia tuan-tuan, dalam poket dia ada 3 dinar. Maka dia sedekahkan kepada peminta sedekah tadi, dia bagi 3 dinar. Bila mana dia bagi 3 dinar, yang sail ni orang yang betul-betul pada saat itu sangat memerlukan satu keperluan dan dia sungguh-sungguh nak duit pada ketika tu. Bila dia dapat 3 dinar tu tuan-tuan, terus yang peminta sedekah tadi doa pada Allah, Allahumma tawwil umruh wa barik umruh. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umurnya dan berkati hidupnya. Doa orang yang susah. Ya Allah, panjangkan umurnya dan berkati hidupnya, ataupun berkati umurnya. Maka dek kerana doa orang yang tengah kesempitan tadi, maka Allah angkat doa tersebut, diaminkan oleh malaikat, dan Allah perkenankan panjangnya usia dia tuan-tuan 1 dinar bersamaan dengan 10 tahun. Jadi 3 dinar Allah panjangkan lagi usianya sebanyak 30 tahun. Nak mati 30 tahun lagi panjang. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi daripada kisah ni nak cerita apa? Nak cerita kata doa orang yang tengah susah ni, cukup dahsyat, cukup berkatlah tuan-tuan, cukup Allah akan makbulkan segala permintaan dia. Nak jadi cerita, ni baru nak start cerita. Tadi mukadimah ya. Nak jadi cerita tuan-tuan, Isnin lepas, bukan kemarin lah, Isnin lepas, Isnin sebelum lagi. Isnin lepas ada satu hamba Allah ni tuan-tuan. Kehidupan saya ni banyak dengan orang susah. Dah 5 tahun dah saya bersama dengan orang susah. Isnin lepas tuan-tuan, ada satu hamba Allah. Dia main lebih kurang dalam jam 4 petang. Dia main pukul 4 petang. Kemudian dia call telefonis passing kat saya. Dia kata ada satu asnaf, dia nak cakap dengan pegawai. Maka kita pun cakap Assalamualaikum. Dia pun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong saya Ustaz, saya ni lapar sungguh Ustaz. Kita pun tanya dia lah, duduk kat mana lah ni? Saya dah kat depan pejabat zakat ni. Bagus dah tu, main depan pejabat zakat dah. Boleh minta lah untuk kita bagi duit cash ataupun untuk wang kecemasan. Dia kata saya dah minta dah Ustaz, tapi mereka tolak, mereka tak bagi saya ambil. Ni yang saya keluar pegawai ni, saya nak cakap tolong Ustaz, saya lapar sungguh, saya tak makan ni. Dia kata pasal apa mereka tolak? Mereka kata saya dapat bulanan dah. Memang betul lah. Kata kat dia, memang betul lah. Bila dapat bulanan, kami tak bagi dah cash. Dan saya tengok rekod dia, memang betul dia dapat bulanan baru lagi dalam tempoh 3 bulan. Bermula 12, bulan 1, bulan 2. Jadi 3 bulan dia dapat, okey, clear, tak ada cash pun yang dia minta. Sebab kita dah maklum dah, kalau orang yang terima bulanan, kita dah tak bagi dah wang kecemasan. Kita pun terang dia kat situ, memang kami tak bagi dah, betul dah apa kaunter tu buat, petugas kaunter tu buat. Kita nak mendidik juga tuan-tuan, kita nak mendidik juga. Okey, kemudian bila dia kata tolong Ustaz, sekali ni saya betul-betul tak makan, tak ada apa, duit yang zakat bagi bulan-bulan tu saya dah bayar sewa semua, habis, tak ada apa kat saya sekarang. Okay, ni betul ada kat depan. Saya ada kat depan ni. Tak apa Ustaz, saya keluar. Bila saya keluar tuan-tuan, saya pergi ke kaunter. Bila pergi ke kaunter, memang betul dia duduk ada berkerah. Dia kerah tak mau keluar daripada kaunter, memang duduk kat situ. Lepas pun report kat saya lah. Petugas ni kata Ustaz, kami dah cuba cerita kat dia tapi dia tak mau dengar. Rupanya dia call Ustaz. Dia call saya, tak apa duduk. Saya pun kata kat kawan tu, tak apa hang tunggu Ustaz. Pakcik, tunggu Ustaz. Saya pun tuan-tuan ambil balik, saya tertinggal duit saya pun ambil duit saya sikit. Maka saya panggil dia, Pakcik, ni saya bagi pakai duit saya Pakcik dah. Saya kata dah, Pakcik, ini saya pakai duit saya, bukan pakai duit zakat. Saya harap Pakcik faham bahawa kami punya prosedur, bila Pakcik bagi bulanan, kami bagi bulanan, maka Pakcik tak boleh dah main ambil, Pakcik kena usaha. Dia sihat tuan-tuan lah, sihat. Dia boleh kerja, cuma terputus lah. Jadi pakcik tak boleh main dah, pakcik kena usaha. Yang ni lah saya bagi atas tiket saya sendirilah, saya sedekah. Saya nak pakcik faham yang tu ya. Dia pun terima tuan-tuan, terima. Dia kata Alhamdulillah Ustaz, lega sikit lah saya dapat. Kita tengok raut wajah dia tuan-tuan, memang kita tahu yang ni orang susah. Bila 5 tahun duduk dengan orang susah ni, Allah bagi kelebihan lah.
kita boleh tahu orang yang mana betul-betul susah, yang mana duk kelentong. Dia ada cara dia, beri roh wajah pun tahulah jenis kaki kelentong ataupun orang yang betul susah. Dia dapat duit tu tuan-tuan, dapat genggam ni, ya Allah Ustaz, lapak sungguh ni, saya dapat, syukur banyak-banyak, saya doa lah Ustaz, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan berjaya dunia akhirat. Saya kata kat dia, Ustaz, saya nak minta satu doa, request, saya nak minta satu doa. Apa dia Ustaz? Tolong doa saya murah rezeki. Dia pun tadah, ya Allah murahkanlah rezeki Ustaz, ya Allah. Alhamdulillah, amin, kata kat dia amin. Dia pun amin, dia belah. Saya pun belah tuan-tuan, hari Senin petang. Elok dia belah tuan-tuan, malam tu saya mengajak kuliah Sungai Burung, Masjid Sungai Burung. Bila saya mengajak kuliah Sungai Burung, sentuhlah kisah Nabi Allah hidup tadi ni. Adalah satu kisah yang tentang tentang doa juga, maka saya sentuh bab kisah Nabi Allah hidup yang saya cerita kat tuan-tuan tadi. Tapi tak sentuhlah cerita tentang keempat tadinya peristiwa. Maka cerita tentang peristiwa tersebut, ambil doa bila mana ada orang susah, tolong minta kepada mereka, doakan untuk kita. Apa yang kita teringin ni dalam kuliah lah, dalam kuliah Sungai Burung, apa yang kita teringin? Kalau kita nak kesihatan yang baik, kita sedekah, tengok dia tengah susah betul, minta doa kat dia, tolong doa saya supaya kesihatan baik. Yang tu ya, minta. Dia pun tanda, ya Allah bagilah kesihatan dia baik. Minta doa tu tuan-tuan, request kat dia. Kita bantu dia dan kita minta supaya dia doa untuk kita. Kau saya pun kisah tuan-tuan, habis kuliah tu, buat sembahyang sunat 2 rakaat ba'diyah. Elok-elok habis ba'diyah, saya bagi salam. Bagi salam, tiba-tiba ada 2 orang lelaki mai tepuk saya kat belakang. Tuan-tuan jangan risaulah, bukan malaikat lah. Dia fikir malaikat muk ni confirm ni. Saya bukan tahap tu tuan-tuan. Tengok sirih dia macam ya. Tuan-tuan, 2 orang mai kat saya. 2 orang mai tu dalam keadaan dia kata, Assalamualaikum Ustaz, minta maaf mengganggu. Ya tak apa, Rasulullah. Saya apa? Ustaz, kami cari Ustaz lama dah. Oi. Dia kata kami cari Ustaz lama dah sebenarnya. Kami cari Ustaz lama dah. Pasal apa? Apa hajat? Kami ada hajat Ustaz. Ustaz, minggu ketiga hari Ahad Ustaz free tak? Minggu ketiga saya tak free. Saya free. Alhamdulillah Ustaz. Hari tu ya kami ada kosong. Kami ingat nak jemput Ustaz lah bagi kuliah bulanan. Dengar kata kuliah bulanan tuan-tuan, saya terus terdiam. Kata dahsyat sungguh doa orang susah kan. Baru petang tadi punya doa murah rezeki tuan-tuan, tiba-tiba Allah atok satu pertemuan yang mereka duduk tengah cari saya, jumpa di Masjid Sungai Burung, dan jadual yang mana saya pula kosong ketika itu, dan ada hari yang memang saya tak akan ambil. Tapi nak jadi cerita, kata hari tu saya tak ada masalah kalau nak ambil hari Ahad minggu ketiga. Hari yang mereka offer itu hari yang memang dikosongkan ataupun memang tak ada langsung. Dan mereka pun ada hanya satu hari tersebut, dan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala dengan aturan rezeki, iaitulah bagi kuliah bulanan. Dah mula dah Ahad minggu ketiga yang lepas tuan-tuan. Sepanjang tu saya fikir, Maha Suci Allah, kadang-kadang orang doa ni, orang susah ni betul makbul sungguh tuan-tuan. Ni bukan sekali, sebab sebelum ni saya tak kisah sangat tuan-tuan, tapi berkali-kali pernah juga berlaku ni. Petron ni menjadi saksi tuan-tuan. Habis kuliah tuan-tuan, balik singgah sat nak isi minyak, ada seorang hamba Allah tu dia mai dalam keadaan dia kata, Encik, saya ada RM5 Encik. RM5 ni saya nak makan. Kalau saya buh minyak RM5, saya rasa macam saya boleh makan, tapi makan tak mengenyangkan lah. Kita tengok pengesian Allah Akbar. Tak apalah, lah ni saya tolong isi minyak, dalam masa sama saya bagi untuk makan malam ni. Dia dengar seronok tuan-tuan. Bila saya besok tu call panggilan juga, jemputan jugalah, jemputan. Allah bayar 10 kali ganda daripada apa yang saya keluarkan. Yang jadi one off sekali ya. Besok tu juga Allah bagi tuan-tuan. Kita pun minta supaya dia doakan murah rezeki, Allah hantar tuan-tuan. Itu cara kehidupan saya tuan-tuan. Itu cara kehidupan saya. Allah atur macam tu. Jangan tuan-tuan berharap, lepas ni kalau aku bagi ni orang panggil aku kuliah pula. Jangan macam tu. Dia maksud kata ikut pada orang lah. Cara saya mungkin Allah bagi rezeki ikut kuliah. Cara tuan-tuan mungkinlah dapat bini lain ke, mana tahu. Tambah seorang lagi ke, rezeki kan Allah bagi, tolong janda tiba-tiba kahwin dengan dia. Rezeki tu tuan-tuan, siapa tahu. Kau tolong doakan saya. Doa apa? Bagi kahwin dua. Doa tu minta kat kahwin dua, Allah makbul tuan-tuan. InsyaAllah kahwin dengan kawan tu, janda tuan-tuan. Mintalah apa pun tuan-tuan. Tak semestinya minta kahwin dua, tak semestinya minta murah rezeki.
Mintalah apa saja tuan-tuan, masuk syurga ke, kesejahteraan ke, anak yang soleh ke, isteri yang solehah ke. Mintalah apa saja. Bila mana kita membantu orang yang tengah susah, jangan terlepas doa mereka. Boleh? Saya amal tuan-tuan, saya amal. Jadi bila kita bagi ke orang, tengok dia seronok, tolong minta dia doakan untuk kita. Apa saja doa, insya-Allah doa tu Allah akan bagi, sama ada segera ataupun Allah tangguh pada satu ketika saat kita memerlukan, ataupun kalau Allah tak bagi kat dunia, pasti Allah bagi di hari akhirat kelak. Janji Allah akan bagi tuan-tuan. Oi, hebat sungguh doa orang susah ni. Jadi saya berfikir, untung aku duduk kat zakat Pulau Pinang ni. Untung duduk zakat Pulau Pinang ni bantu orang susah. Banyak daripada doakan kepada kami. Alhamdulillah. Sebab tu mampu lagi bertahan. Sebab tu orang boleh bayar zakat. Berkat orang yang susah mendoakan kepada kami. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan pun banyak membantu. Saya pun tahu surah tuan-tuan ni antara surah yang aktif bantu orang susah. Teruskan tuan-tuan, bantu orang yang susah. Teruskan, dipersilakan. Cuma boleh tambahlah amalan-amalan ni nak minta doakan untuk kita. Doa untuk kita, doa untuk jemaah yang sedekahkan duit tersebut, doakan keseluruhan anak qaryah ataupun yang berada di taman ini, semuanya mendapat kebahagiaan dek kerana infak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlepas minta doa daripada mereka. InsyaAllah sama-sama kita amal, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini penuh dengan manfaat dan diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.